Alright guys, kita kembali lagi dalam bilik aku sepanjang BKPD ni. So last time Prism Plus ada send kat kita orang sebuah ultra wide monitor yang aku buat sebagai spotlight je lah, tak ada detail sangat. Jadi untuk video kali ni, diorang send lagi kat kita orang semua monitor yang sama juga, tapi diorang ada send extra monitor lagi satu lah. So dekat belakang aku ni adalah monitor ultra wide bernama Prism Plus X340 Pro dengan 160Hz refresh rate. Dan lagi satu adik dia, kejap aku ambil ya. Ni guys, nampak ni. Yang ni adik dia, Prism. Alright guys, korang berminat tak nak menang giveaway? Yes, kita orang dekat Wiser ada buat giveaway mingguan, iaitu GMW atau nama panjang dia Giveaway Mingguan Wiser. Kalau korang berminat nak masuk peraduan ni, mudah je. First kali korang pergi ke website Wiser ataupun korang boleh pergi ke link dekat description. Korang tekan, lepas tu korang boleh masuklah dalam giveaway tu sendiri. Giveaway ni hanya dibuka pada hari Isnin sampai Jumaat saja, dan pemenang akan diberitahu pada hari Ahad pukul 8 malam. So, jangan buang masa, korang sertailah sekarang sebab ada banyak hadiah yang menarik yang korang boleh menang. Okay? Let's go! Ni adik dia Prism Plus X300 dengan 200Hz refresh rate. Jadi untuk video ni aku akan highlightkan lagi lah kepada ultra wide monitor ni. Abang dia X340 ni berbanding dengan 300 ni. 300 ni kita akan sembang juga, tapi aku akan buat last kali kita bersembang ringkas je pasal monitor ni. Sebab biasalah ni highlight kan, mesti kita sembang banyak pasal ni kan, berbanding dengan ni. So jom kita mulakan. Let's go! Alright guys, macam biasa awal-awal tu mula-mula kita sembang sikit lah pasal monitor ni, apa spek dia semua kan. So Prism Plus X340 ni adalah sebuah ultra wide monitor dengan 165Hz refresh rate. Ia mempunyai kelengkungan 1500R, jadi dia memang lengkung gila. Kalau korang tak percaya, kalau korang duduk kat depan monitor ni, korang takkan perasan monitor ni sebenarnya curve. Tapi kalau korang pergi ke tepi, kiri atau kanan, korang akan perasan lah monitor ni sebenarnya curve. Untuk spek skrin monitor ni, ia mempunyai skrin sebesar 34 inci beresolusi Ultra Wide Quad HD dan menggunakan panel VA. Jadi mesti korang tanya, apa kelebihan skrin curve ni? Ada beza kan dengan flat ni? Okay, skrin curve ni ada dua kelebihan yang aku rasa major lah berbanding daripada flat monitor. First kali, skrin flat ni lebih jimat ruang lah berbanding dengan skrin flat. Disebabkan dia melengkung ke dalam, korang akan dapat area yang lebih luas lagi lah berbanding dengan skrin flat tu. Dan kedua pula, korang akan dapat view experience yang lebih bagus dengan menggunakan skrin curve ni. Disebabkan kalau kita berdiri kat tengah ni, dia punya view experience tu lagi best dan tak ada distortion dan gambar pun lebih jelas. Monitor ni juga ada dua HDMI port dan dua display port. Jadi untuk I/O monitor ni memang dah cukup lah. Kalau korang nak guna display port boleh, nak pergi ke konsol boleh, nak pergi ke PC pun boleh, tak ada masalah. Ataupun laptop, semua boleh je. Jadi itu adalah summary ringkas pasal monitor ni. So overall tu, kalau kau tanya aku sendiri dari segi spek, memang aku puas hati gila. Curve dia memang mantap. And to be honest, aku dah guna monitor ni selama 4 hari dah. Memang aku berpuas hati gila. Jadi ni experience aku dengan monitor ni sendiri lah. Jadi first kali aku nak cerita siap korang lah gaming experience dengan menggunakan monitor curve ni. Alright, first kali kepada korang semua gamers lah kan. Kalau korang yang menggunakan kad grafik Nvidia ataupun kad grafik AMD, tak ada masalah. Dia menyokong untuk FreeSync dan G-Sync. Tapi apa yang pelik lah kan, ni pelik sikit lah cerita korang. Kalau korang nak turn on mode tu, korang kena pergi ke setting. Korang kena turn on dia punya adaptive sync, baru korang boleh enable kan G-Sync ataupun FreeSync. Aku pun pelik juga kenapa manufacturer Prism Plus tak enable kan terus je automatically daripada kilang. Lepas tu korang beli, korang boleh turn on je dekat control panel tu. Ni korang kena manually pergi ke setting, turn on, which is bagi aku agak pelik juga. Tapi tak ada masalah, korang pergi je setting, senang je nak buat, berapa saat je. Tapi itulah pelik sikit lah kan. Cakap pasal setting ni korang boleh kawal lah menggunakan button dekat belah bawah ni. Memang at first aku pun tak perasan ada button ke tak kan. Rupanya ada kat bawah ni. And button ni korang boleh kawal macam-macam lah. Korang boleh kawal brightness dia, contrast dia, video quality, image quality. Lepas tu korang boleh turn on HDR. Selain tu juga, korang juga boleh kawal dia punya setting untuk setiap game. Maksud korang boleh tukar dia punya setting pergi ke RTS, FPS dan banyak lagi lah movie semua tu. So korang boleh lah bermain dengan ni. Ataupun kalau korang macam ni, macam aku tak suka kacau-kacau punya warna semua tu, korang stay kat standard
RM1 sahaja. Satu kelebihan yang ada pada screen curve ni berbanding dengan screen flat adalah bila korang main game FPS. Contoh kalau korang main Battlefield ataupun Call of Duty atau mana-mana game FPS tu, korang akan dapat FOV yang lebih luas. Apa maksud FOV ni? Field of view lebih luas lah. Korang boleh nampak enemy dari kiri atau kanan lebih jelas lagi lah, disebabkan dia punya view angle tu lagi luas kan. Korang boleh nampak macam-macam lah. So memang sangat sesuai lah dengan game-game FPS. Tambah lagi dengan dia punya refresh rate yang tinggi 165Hz ni, memang mantap lah. Smooth yang korang boleh nampak lah enemy dari jauh ataupun dari tepi tu. Kalau korang suka main Minecraft macam aku pun, Minecraft dekat monitor ni pun memang mantap. Tapi aku tak tahu lah kenapa korang nak beli monitor ni sebab main Minecraft. Yang tu agak questionable jugalah. Tapi kalau korang nak main Minecraft, memang macam ni, mantap weh. Best dia punya FOV tu memang luas gila. Boleh nampak sampai dari kiri kanan tu macam mata aku ada 360 tau. Boleh nampak luas dia tu kan. Memang best. Tapi of course lah, macam biasa, setiap barang ni mesti ada kelemahan dia juga. And of course, ultrawide monitor ni, dia tak semua game compatible dengan monitor macam ni. For example, game yang aku baru beli beberapa minggu lepas, iaitu Scarlet Nexus oleh Namco Bandai. Game ni, walaupun dekat resolution dia support lah untuk ultrawide Quad HD ni, for some reason bila aku turn on resolution tu, dia hanya bagi black bar kat belah kiri dan belah kanan monitor ni. So maksudnya dia tak compatible lah kat sini. So korang akan expect lah ke setengah-setengah game tu tak support untuk ultrawide ni. Jadi korang kena sabar lah, tunggu update sampai dia dapat support untuk monitor macam ni. So tu salah satu kelemahan yang ada lah bila korang pakai monitor lebar macam ni. Okay, kepada korang yang minat game mobile macam aku, contohnya macam aku minat League of Legends. Aku tak main Dota, sorry. Ni hanya experience aku kat League of Legends lah. Aku perasan lah sendiri kan, dekat League of Legends, dia punya map tu memang besar. Memang aku nampak lebih banyak lagi. Tapi disebabkan map dia besar sangat, korang punya mouse tu jadi kecil lah. So nak kawal tu korang kena tolak lebih jauh lagi mouse ni untuk pergi ke kiri ke kanan. So korang kena naikkan DPI mouse korang lah kalau korang nak main game mobile dekat monitor macam ni. And aku tak suka sangat tinggikan aku punya mouse punya DPI sebab dia akan kacau aku punya ni lah, nak kawal skill shot semua tu. So kalau korang minat game mobile tu, aku tak beberapa suggest sangat lah beli ultrawide monitor besar macam ni. Lebih baik beri flat je lah. Jadi itu adalah gaming experience aku sendiri dengan monitor macam ni. Overall tu memang best. Kalau game tu support ultrawide, memang nampak luas gila. Tapi bila tak support tu nampak pelik lah, macam belah kiri kanan ada black screen kan. Tapi overall tu memang macam ni lah, aku bagi A+. Tapi kepada korang semua yang tak main game sangat, mungkin nak fokus kepada kerja lah, sebab sekarang ni pun semua work at home kan. Monitor ni pun memang sangat bagus untuk korang semua. Satu, dia boleh tambah korang punya productivity, dan kerja pun lebih laju. Nak tahu sebab apa? First kali dengan ultrawide monitor ni, korang boleh buat banyak gila multi window. For example, korang boleh buat sehingga 4 multi window. Yes, aku tahu multi window dekat monitor biasa pun boleh buat, tapi disebabkan dia luas, ultrawide kan, wah korang boleh buat 4 multi window tanpa rasa pelik lah, sebab multi window tu actually usable lah berbanding dengan flat monitor yang kecil kan, yang korang tengok benda kecil je kan. So ini korang boleh guna sampai 4 lah. Korang nak buka apa? YouTube, Premiere edit video, lepas tengok Spotify, lepas tu tengok apa lagi, anime semua boleh. Tapi aku tak tahu lah kenapa korang sampai 4 benda korang nak buat sekali kan. Memang dah overkill sangat. Tapi kalau korang rasa tu overkill macam aku rasa cakap tu, korang boleh je guna dual windows je, di mana korang boleh buat apa-apa yang korang suka kat situ. Contohnya macam aku buat editing, dekat sebelah aku buka YouTube, tengoklah cerita apa-apa ke kan. So taklah rasa boring bila edit video tu kan. Lagi satu, kalau korang nak main game sambil streaming pun sangat sesuai. Korang rendahkan resolution game tu, korang letaklah borderless Windows ke ataupun Windows mode kan, window mode kan. Korang letak kat tepi, lepas tu korang letaklah korang punya stream chat dekat belah kiri atau belah kanan tu. So korang tak payahlah beli 2 monitor nak tengok chat saja kan. So memang useful gila kat sini. Beralih ke soal editing pula. Monitor ni kalau nak edit video memang best sebab dia luas gila. Korang punya timeline tu memang penuh letak sekali. Korang punya video memang nampak semua lah, dia punya timeline penuh tu. Tak payah nak scroll nak besar kan. Tak ada, memang macam tu je. Lepas tu nak tengok efek pun memang lagi banyak sebab dia besar kan. Korang punya preview pun lagi besar. And overall tu memang seronok nak edit. Cuma aku tak suka satu benda je pasal monitor ni, dia tak pakai panel IPS LCD. Macam korang tahu, VA dengan IPS LCD ni memang berbeza lah dari segi warna yang dihasilkan tu, di mana IPS LCD ni dia lebih color accurate berbanding dengan VA ni sendiri. Tapi tak apa, aku tak adalah buat video yang intensif sangat dari segi warna tu, so tak ada masalah kat situ. Jadi kalau korang semua berminat nak dapatkan monitor ni, harga dia tak adalah murah sangat, iaitu RM1,799 untuk monitor ni. Yes, aku tahu harga dia mungkin agak tinggi untuk segelintir orang, tapi apa yang korang dapat tu memang sangat berbaloi lah. Susah nak dapat lah monitor ultrawide
buat harga macam ni, support G-Sync, support FreeSync semua tu kan. And aku rasa it's a good choice lah kalau korang nak beli sekarang ni, sebab dia orang pun buat promosi kan. So itu adalah apa conclusion kita dapat daripada Prism Plus X340 Pro ni. Kita beralih ke adik dia pula, iaitu Prism Plus X300 pula. Okay, Prism Plus X300 ni dia agak pelik sikit dengan aku sebab dia tak nak berfungsi dengan betul dengan aku for some reason. Okay, cerita dia macam ni lah. Aku dah try dah connect dengan PC. Segi spesifikasi, monitor ni mempunyai kelengkungan sehingga 1800R. So dia lebih lengkuk lah berbanding dengan abang ni tu, 1005 je, ni 1008. Lepas tu ia menggunakan resolusi ultra wide full HD iaitu 1080p dan menggunakan panel jenis VA. So dari segi spesifikasi korang nampak sendirilah, dia sama je macam abang dia. Of course disebabkan monitor ni lebih kurang je macam abang dia X340 ni, aku buat synopsis atau summary ringkas je pasal monitor ni. Okay, so untuk gaming, monitor ni overall tu lebih kurang je macam abang dia. Puas hati lah sebab dia punya curve ni. Dan kalau aku nak cakap masalah dengan monitor ni, hanya satu benda lah, bila gaming tu dia punya image quality tu tak sharp sangat, disebabkan monitor ni dia punya screen besar sangat, lepas tu 1080p, jadi dia macam tak beberapa sharp lah berbanding kalau korang beli monitor 24 inci ke 25 inci ke. Sebab selalunya orang akan beli monitor dari segi 23 inci, 24 ataupun paling besar pun 25 lah kan. Yang lebih tu dia macam kurang sikit lah sebab dia akan jadi pixelation sebab terlalu besar sangat daripada original resolution dia. Ok, kita terus tutup. Untuk harga dia pula, korang boleh dapatkan dia dengan harga RM1,299. Yes, aku tahu harga dia agak mahal juga untuk screen 1080p ni, tapi biasalah dia ultra wide kan, so logik lah kat situ harga tinggi. Tapi still aku, kalau kau tanya aku sendiri, kalau untuk full HD punya monitor ni, aku suggest korang cari bawah 1000 lah, ada lagi berbaloi dan aku rasa lagi elok lah dari segi dia punya panel screen IPS LCD. Kau boleh dapat harga macam tu dah. Untuk monitor ni aku kurang sikit lah untuk korang semua, tapi still kalau korang minat monitor curve, this is a good choice lah. Jadi itulah dia konklusi untuk video ni kepada dua-dua monitor ni. Ikutlah pilih lah korang nak mana satu. Kita orang dah letak dah link dekat description, korang boleh beli je nanti. So itulah dia Prism Plus punya monitor. Overall kalau tanya aku, Prism Plus punya produk ni boleh tahan padu juga, aku suka. Harga dia pun berpatutan untuk kita belilah. So kalau korang berminat lah dengan produk Prism Plus ni, diorang ada buat banyak lagi produk macam TV, Android TV ataupun monitor lagi, macam-macam lah diorang buat kan. Korang berminat, korang boleh check kat website diorang iaitu prismplus.my. So aku letak link kat description lah. That's all untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye. Guys, video tadi macam mana? Guys, video tadi macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, like dan juga subscribe. Okey, bye. Ciao.